Terima kasih pengurusi majlis, saudara Lau, rakan lama saya, kepada saudara YB Syarizan, rakan jiran saya sebenarnya dekat Parlimen. Kita bersyukur dapat bertemu di sini. Rakan-rakan daripada Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan kawan-kawan dari Kajang. Apa khabar? Baik belaka, sebab sinilah Kajang. Dan kita juga mengajak kawan-kawan, saya laungkan kita, anda sambut dengan Selangor, boleh atau tidak? Saya nak dengar suara rakyat Kajang. Kita! 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 Terima kasih banyak. Saudara Abun Sui dari Sarawak juga turut sambut Selangor. Beliau jadi Selangor, orang Selangor untuk 2 minggu ini. Terima kasih datang dari Sarawak, jauhnya dari Sarawak untuk datang berkempen. Ini kali pertama saya rasa rakyat Sarawak dapat bersama dalam kempen di negeri di kawasan Semenanjung Malaysia. Biasanya kita yang ke Sarawak, betul tak? Jadi malam ini tadi diulas dengan panjang lebar dan juga dengan sangat terperinci oleh pimpinan-pimpinan kita tentang bagaimana dan niat dan juga tekad Kerajaan Perpaduan untuk selamatkan ekonomi negara kita dan juga untuk majukan ekonomi negara kita. Saya bukan Menteri Ekonomi seperti Rafizi, ahli Parlimen di Petaling Jaya. Namun, sebagai seorang wakil rakyat, saya telah pun menjalankan program-program walaupun masanya singkat hanya 6 bulan. Tapi saya telah pun lancarkan satu program untuk melatih anak-anak muda dalam bidang memasang panel suria ataupun solar panel di dekat bumbung kita. Program tu alhamdulillah ya berjaya dan telah pun tamat 4 kali teori dan 3 kali praktikal. Mereka betul-betul bekerjasama dengan syarikat dan korporat turun ke padang, ke site untuk buat pemasangan dan Sabtu ini kita akan menyaksikan graduan sebanyak 18 orang yang akan menjadi seorang tukang ataupun sifu memasang solar. Tahniah kepada mereka. Tak banyak, 18 orang. PAS janji banyak. PAS janji 20,000 peluang pekerjaan, tuan-tuan perempuan. Hebat PAS. Saya tak mampu 18 orang. Tapi 18 orang ni kita telah pun kaji dan ada pun yang walaupun dalam training selama 2 bulan saja, seminggu sekali saja, mereka telah pun ada yang mula bekerja, gaji harian dia RM120, tuan-tuan perempuan. Tahniah kepada mereka yang mulakan kerjaya yang baru. Yalah, RM120 bukan kata banyak sangat. Tapi ada yang kata juga kalau bawa Grab, bawa Foodpanda, mungkin gaji lebih tinggi. Kadang dapat 150, kadang mungkin 200 kalau kerja dengan kuat kan. Cuma tuan-tuan perempuan, bidang tenaga boleh diperbaharui ataupun tenaga industri baru ini adalah satu kerjaya yang penuh dengan prospek. Beliau mungkin mula dengan gaji RM120. Tapi kerja tak habis-habis. Pagi satu kerja, petang lagi dapat sampai satu kerja lagi. Tiap-tiap minggu kerjanya tak selesai sebab kerajaan kita nak selarikan aspirasi ekonomi kita untuk menyambut satu trend global iaitu untuk menyambut kehadiran tenaga baru di dunia ini supaya kita boleh mencegah perubahan iklim dan kita mahukan dunia kita kekal selamat dan di bawah paras suhu yang memanaskan bumi kita. Maka dengan kerjaya ini mungkin dia mula dengan kerja lah kot sebab pengalaman tak banyak. Dia mula kerja, sehari dapat RM120. Lepas jadi pekerja berkemahiran, naik pula gaji RM150 pakcik. Lepas tu jadi supervisor, gaji lagi 2 orang. Bolehlah ambil kontrak sendiri, betul tak? Jadi supervisor, jadi kontraktor, mula pasang rumah-rumah kecil. Lepas tu, buat pemasangan untuk kilang. Lepas tu, buat pemasangan untuk solar farm. Ini satu bidang yang berpotensi. Dan ini sedikit sebanyak usaha kita yang mana untuk menyahut kata pelan peralihan tenaga yang diumumkan oleh saudara Rafizi Ramli, Kerajaan Perpaduan untuk memartabatkan anak-anak muda kita. Dan inilah satu kerajaan yang ada rancangan
Dan kita juga ada plan dan juga pelaksanaan di peringkat tempatan untuk pastikan anak-anak muda kita dijaminkan dengan pekerjaan yang lebih baik dengan satu gaji yang lebih tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya di sini ingin tanyakan satu soalan. Kita ada 2 orang bus driver. Driver bus. Seorang di India. Seorang bekerja dekat Sweden. Gaji siapa lebih tinggi? Sweden atau India? Sweden lah kan? Syarizan jawab India. Tak, Sweden. Sweden pastinya lebih tinggi. Dan betul, gaji di Sweden 20 kali ganda lebih tinggi banding dengan bus driver dekat India. Kat Malaysia mungkin pun 10 kali ganda kot. Namun soalan saya adalah, pekerjaan ataupun kerja siapa yang lebih mencabar? Bawa bas dekat Sweden ataupun bawa bas dekat India? India lah kan? Sebab India, kita nampak kalau di kawasan pedalaman lah. Kalau New Delhi, dia maju. Tapi kalau di kawasan pedalaman, jalan berlubang-lubang, kadang mungkin tak ada jalan, mungkin lembu dia rehat dekat tengah jalan kan, kena elak. Jadi mencabar. Tapi kita sepatutnya, bus driver di India, dapat gaji yang lebih tinggi, betul tak? Sebab kerja dia lebih susah. Tapi mengapa Sweden boleh menjadi sebuah negara yang maju, dengan bus drivernya boleh gaji dia 20 kali ganda lebih tinggi banding dengan bus driver di India? Jawapannya, tuan-tuan puan-puan, adalah dalam ekonomi madani. Tuan-tuan puan-puan, saya baca, saya telitikan resepi dia, ataupun kita kata nak masak tu ada rahsia dia kan. Rahsia dia adalah kita perlukan sebuah negara yang mana majoriti rakyatnya adalah rakyat ataupun pekerja yang produktif. Produktif artinya kita boleh buat kerja yang lebih rumit, lebih kompleks. Jurutera, doktor, kilang-kilang yang rumit, kilang-kilang yang high-tech, bukan bergantung kepada pekerja-pekerja asing berkemahiran rendah. Tapi kita nakkan pakar-pakar yang hebat datang membantu negara kita membangun. Kita nak melatih anak-anak muda kita untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang rumit, yang complicated. Barulah pendapatan kita akan naik. Dan di negara-negara yang kurang membangun, kita juga nampak, ada tak orang kaya? Ada. Ada juga orang kaya, tapi bilangannya kecil. Di negara yang membangun, orang kayanya bukanlah kaya raya sangat. Bukan semua ada private jet. Bukannya ada yang 10-20 buah rumah. Tapi kita ada orang yang cukup kaya sehingga dia boleh bayar gaji yang tinggi kepada si bus driver yang saya sebut tadi. Jadi itulah penting, tuan-tuan puan-puan, kita kena faham rancangan kita bukan sekadar cakap kosong, omong-omong kosong je. Tapi kita mahu pelaksanaan berperingkat supaya anak-anak muda kita melalui rancangan yang terlatih, dan kita perlu juga mula mengawal kemasukan pekerja-pekerja asing yang berkemahiran rendah. Di samping itu, kita perlu melatih mereka dengan cara yang pantas, dengan cara yang komprehensif, supaya gaji anak-anak muda kita boleh naik dengan berperingkat. Di samping itu, mereka juga terlatih dengan cara yang tersusun, dengan kilang-kilang yang besar, dengan teknologi-teknologi yang tinggi. Barulah dengan cara itu, kita boleh membangun sebagai sebuah negara yang digeruni dan juga dihormati. Tuan-tuan puan-puan, inilah rancangan. Kita tak perlulah pergi mencuri lombong. Kita tidak perlulah untuk menyamar sebagai filem Bollywood, hero-hero Bollywood. Kita tak perlu suruh budak-budak ikut telajak mereka untuk akan angkat tangan. Tak perlu. Apa yang perlu kita buat adalah tunjukkan teladan, tunjukkan keikhlasan kita sebagai pemimpin untuk memimpin dan juga untuk menerajui bidang ekonomi yang baru. Bolehkah kita kena semua sokong dan terus mendukung Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan dan juga Barisan Nasional, pastikan ada satu faktor yang sangat penting yang perlu kita jaga, iaitu kestabilan negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dalam 3-4 tahun ni, saya pun kelakar juga ada kawan dari negara asing datang. Kebetulan dia datang untuk bertugas tahun 2020. Jadi, dia bagi tahu YB LCC lah, mereka bagi saya LCC. Lee Chen Chong ni susah nak eja, panggil LCC. YB LCC. Saya pun menarik.
3-4 tahun kurung dalam COVID pun, tak boleh gerak pun. Tapi di Malaysia dah tukar 4 Perdana Menteri. Saya pun kata, yalah, saya lahir tahun 1981. Sampai umur 20 pun saya tak sempat tengok pertukaran Perdana Menteri. Dialah yang bertuah dapat pertukaran Perdana Menteri 4 kali tau. Bukan sekali, 2 kali. Namun, kita semua sedar perkara ini tidak boleh diteruskan. Kerajaan tidak boleh selalu bertukar. Kerajaan nak bertukar, melainkan kita ada alasan yang kukuh. Adakah kerajaan ini prestasinya tidak baik? Adakah pemimpinnya tidak berkaliber? Adakah isu rasuah sistemik terlalu teruk sehingga kita perlukan penukaran? Kalau tidak, kita kekalkan kerajaan tersebut. Tapi kalau sebuah kerajaan, kalau airnya tak boleh jaga, rakyatnya susah sehingga perlu bekerja di tempat lain, sekiranya ada negeri yang mana buat sombong tapi tidak mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang cukup, tidak ada satu rancangan dan hanya selalu berpolitik dengan cara sentimen, itu tidak membantu. Dan maka untuk Kedah, Kelantan, Terengganu, saya menyeru kepada kawan-kawan yang menonton dan saudara mara kita yang berada di Terengganu dan juga Kelantan dan Kedah untuk bersama kita menyambut sebuah kerajaan perpaduan yang lebih matang, lebih progresif dan lebih berjiwa rakyat. Boleh atau tidak? Itu yang kita mahu, tuan-tuan puan-puan. Kita tak nak bus driver kita gaji tak naik-naik untuk 20 tahun. Gaji tetap sama. Kita nak satu gaji yang progresif. Yang progresif artinya kabinet dan juga jawatan kuasa akan menilai gaji-gaji pekerja supaya setiap tahun penilaiannya akan tunjukkan adakah gaji kita setanding dengan peningkatan ekonomi kita. Adakah gaji kita sepadan dengan produktiviti kita? Maka gaji itu kena naik. Kita juga perlu teguh kepada majikan-majikan yang tak naik-naikkan gaji. Kalau untung dia naik, gajinya sepatutnya naik. Tapi ada majikan yang cerdik, ada orang kaya yang cerdik, orang kaya raya. Dia tak nak gaji pekerja kita naik. Maka kita perlukan campur tangan kerajaan, pastikan gaji itu setanding dengan usaha anak-anak kita, gaji itu sepadan dengan titik peluh anak-anak kita. Dan inilah dasar ekonomi dalam bentuk kata, kita kata kalau buku tu untuk ideal lah, untuk orang biasa. Jadi saya cuba kongsikan dan saya tidak lupa juga nak sampaikan bahawa kalau kita tengok drama politik, kita memang darahnya politik kan. Dan selalu tengok drama politik, kita pun rasa letih dah. Hari ini kita nakkan bangkitnya semangat, bukan kita benci pihak sana. Yang memanglah kalau nak sebut ni Sanusi ni cerita 3 hari tak habis. Tapi kita nak bangkitkan semangat yang penuh dengan harapan, semangat positif yang mana kita mahu kawan-kawan kita, biarpun dari Pakatan Harapan, Barisan Nasional ataupun parti-parti komponen kerajaan perpaduan, bersamalah Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, kita bersatu untuk membangunkan ekonomi kita. Kita bersatu untuk menjadikan Malaysia ini sebuah negara yang menonjol di rantau ini. Boleh atau tidak? Itulah harapan kita dan saya sedar juga untuk Malaysia nak mencapai tahap itu tak mudah. Tapi kita dalam 6 bulan kita dah cuba yang sebaiknya dan kita nampak ada rancangan, ada dasar. Kita telah pun di peringkat saya pun graduan kita dah mula nampak ada hasilnya, akan datang balik kepada kawasan PJ tak jauh dari Kajang dan saya yakin di Bangi, di Kajang akan lakukan yang sama. Saya akan mulakan latihan yang kedua iaitu pemasangan LED. Dulu kita semua guna TV kan. Kalau TV padam habis. Tapi sekarang LED mana-mana je. Papan iklan kita dekat TV yang besar tu dan juga dekat konsert kita nampak juga sukan semua pasang LED yang besar. Tapi bukan mudah untuk pasang tuan-tuan puan. Kadang saiznya nak 100 kaki. Kadangnya nak 50 kaki. Kadang dia nak U-shape. Kadang dia nak L-shape. Bukan semua orang tahu pasang tau. Ianya perlukan kemahiran. Dan kesemua ni kita perlu melatih anak-anak kita, anak-anak Melayu, Cina, India dan juga Sabah Sarawak supaya kita boleh menguasai kemahiran ini dan kita boleh pula anak-anak kita satu hari nanti boleh membawa syarikat ini ke Indonesia.
boleh juga membawa teknologi ini ke Kemboja. Boleh juga membantu Myanmar ya untuk ekspor barang-barang kita ke negara lain. Kita bukan selalu nak import pekerja lah, cukup lah. Sekarang kita nak ekspor produk kita, solusi kita dan juga perkhidmatan kita kepada negara lain. Dan saya yakin Asia Tenggara, ASEAN adalah sebuah rantau yang ketiga besar ekonomi saiznya di dunia ni tau. Selain US, China, sampailah kalau kita ASEAN bergabung sebagai satu entiti. Jadi kita harus menjadikan Malaysia satu teladan dan pemimpin di rantau ini dan kita boleh membawa pembangunan kepada rantau ini dan kita harus selalu ke depan, pandang ke depan, teruskan untuk menguasai kekuatan ekonomi kita, barulah kita tidak ketinggalan seperti apa yang berlaku. Kita nampak ada kekangan, ada juga kesenjangan yang berlaku dalam 20 tahun ini. Tapi tak apalah, apa yang lalu tu lalu, kita nak pandang ke depan. Kita mahukan pertumbuhan ekonomi kita rancak, balik kepada zaman kegemilangan kita, barulah Malaysia menjadi sebuah negara tanah air yang kita sayang dan kita rasa bangga. Jadi itu sajalah yang saya nak kongsikan. Masa tu suntuk sangat, kita nak berikan peluang kepada yang lain. Kita jumpa lagi, tapi tadi lupa nak ucapkan Wanakam dan juga Tachahau. Saya di sini nak ucapkan terima kasih, Nandri Wanakam. Thank you very much. Sisiet. Kita jumpa lagi. Ayo orang Kajang, 12 hari bulan bersama kita pertahankan kemenangan rakyat. Terima kasih.